Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semoga hari ini memberikan segala kebaikan untuk anda di mana sahaja anda berada. Dan hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari Sayyidul Ayyam. Maka ingat Jumaat kita akan ingat Al-Kuliah di TV3. Dan kita bersiaran selama 1 jam, 5 sampai 6 petang pada petang ini. Dan kita akan bicarakan topik yang cukup menarik pada petang ini. Apapun bulan ini, tuan-tuan dan puan-puan, bulan September menyanyikan bermacam-macam yang terbaik buat kita, dan kita pun sudah mengakhiri Syawal yang di sana ada Aidilfitri dan sebagainya, mengunjungi yang belum berhabisan lagi, dan kita juga akan mulakan ibadah haji. Dan di antara Syawal dan ibadah haji itu ada satu tarikh yang cukup penting bagi kita rakyat Malaysia untuk mengingatinya, iaitu Hari Malaysia yang disambut pada 16 September pada tiap-tiap tahun dan merupakan hari cuti am di semua negeri di Malaysia. Alhamdulillah. Apapun sebelum kita bincang lebih lanjut, saya nak perkenalkan apakah tajuk kita pada petang ini. Tajuk kita adalah Baldatun Thayyibatun, ataupun kalau nak berhenti Baldatun Thayyibah. Sempena ada satu ungkapan dalam Al-Quran menceritakan tentang negara yang baik, negara yang bagus, negara yang makmur. Apakah negara tersebut? Apakah ciri-cirinya? Kita akan bincang bersama dengan panelis jemputan kita pada petang ini, yang bahagia Ustaz Dr. Zahaza Muhammad, penasihat syariah Telaga Biru Sendirian Berhad. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Dan Ustaz Doktor, hari ini kita akan bersiaran tentang tajuk kita, iaitu Baldatun Thayyibatun. Dan kalau anda di rumah ada kemusykilan, ada persoalan, ada permasalahan yang berkaitan dengan negara yang baik, negara yang makmur, negara yang bagus, maka boleh hubungi kami di talian bebas tol 1800 88 1677 dan kami akan ambil panggilan anda bila masanya tiba, insya-Allah. Apapun sebagai mukadimah pada petang ini, kita teruskan dengan bual bicara kita yang hebat, insya-Allah, tentang Baldatun Thayyibatun. Ustaz, negara yang baik, negara yang bagus. Ustaz, kita semua mahukan negara kita negara yang bagus, negara yang baik, dan kita cukup sedih bila ada orang yang biadab dalam negara kita, yang menginjak-injak gambar-gambar pemimpin, dan kita rasa mereka ni tidak layak untuk jadi warga negara yang baik sebenarnya. Apapun kita nak jadikan Baldatun Thayyibatun, Ustaz, apakah sebenarnya, biar semua anak-anak muda kita, generasi muda kita faham, apakah dikatakan Baldatun Thayyibatun, negara yang baik, negara yang bagus, mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Fauzi dan khususnya kepada ibu yang ada di rumah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi pertamanya Ustaz, bila kita sebut Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur ni, sebenarnya ialah satu terminologi Quran. Ya, bila dia terminologi Quran, dia merupakan istilah yang digunakan oleh Quran. Ada wajarnya kalau kita kembali kepada surah yang berkenaan tentang apakah ini maksudkan sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur itu. Iaitulah pertamanya kalau kita lihat dalam surah ini sebagai surah Saba. Surah Saba yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ke-15 hingga berikutnya, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna alaihim saylal arim وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلى الكفور صدقallahul azim. Maksudnya adalah pada Sabak itu untuk kamu satu peringatan penting. Yang Allah gambarkan di sini, di kiri kanannya ada pokok, ada taman-taman yang begitu indah, syurga yang begitu indah di kiri dan kanan, dan rezeki datang melimpah ruah daripada Tuhan mereka. Itulah negara yang begitu subur, negara yang begitu baik dan mempunyai Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Malangnya mereka telah berpaling daripada kehendak ketetapan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kirimkan untuk mereka satu banjir besar yang telah merosakkan pembangunan yang mereka bangga-banggakan itu. Taman-taman yang mereka sebut-sebutkan itu, yang mereka nikmati selama itu. Lalu yang tinggal hanyalah merupakan pokok-pokok yang kering, yang berduri dan tidak lagi memberi manfaat yang banyak kepada mereka seperti sebelum itu. Itulah balasan bila kami berikan kepada mereka yang kufur terhadap nikmat kami. Jadi ini prinsipnya Ustaz. Kalau kita lihat pada foundation perbincangan kita ni pada surah Saba, surah yang menceritakan tentang satu pembangunan ketamadunan. Namakanlah apa pun, kalau orang putih panggil civilization sebagai contohnya, orang Arab panggil hadarah, maknanya pembangunan yang luar biasa, empangan.
Kita lihat di situ bila datang hujan mencurah-curah di situ, maka datanglah pengikut penduduk tersebut merasakan ada baiknya kalau kita takung air ini. Mengikut kisah ini kemukakan daripada Ibnu Abbas dalam tafsir-tafsir, contohnya Ibn Kathir. Dan mereka pun binalah tembok yang besar sehingga air yang dikumpulkan di situ daripada hujannya. Di tempat ni exactly, to be exact, tempat ni kat Yaman tuan-tuan ya. Jadi di situ curahan nikmat Allah berlaku bila hujan datang berkumpul jadi tasik, empangan, jadi berbagai-bagai jenis pokok hidup. Sesasalah Ustaz petang ni ya. Pokok-pokok yang subur, buah-buahan yang enak, burung-burungnya, binatangnya, maka penduduk setempat duduk dengan penuh kebahagiaan. Segala kehidupan mereka dipenuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malangnya bila mereka mula engkar pada seruan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mengutuskan tikus-tikus. Tikus datang dengan banyaknya lalu menebuk empangan itu punya dinding, berlubang di sana sini dan akhirnya mereka cuba untuk atasi dengan membela kucing. Begitu banyak mereka bela kucing tapi nampaknya tikus punya population lebih daripada kucing tadi, maka akhirnya runtuhlah tembok tersebut dan musnahlah dan tidak ada air lagi, pokok-pokok yang ada pun hancur semuanya, punah dan Allah tukar tempat tersebut menjadi satu tempat yang kering kontang. Jadi ini satu peringatan untuk kita faham asasnya baldatun tayyibatun rabbun ghafur, bumi yang subur, Tuhan yang pengampun, dengan syarat kita mesti ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah Ustaz. Saya kadang-kadang tergambar Ustaz bagaimana negara-negara lain Ustaz hidup dalam keadaan yang kita lihat hari ini kucak-kacir. Kita lihat apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di negara-negara lain, bom sana, bom sini dan sebagainya. Dan saya merasakan Ustaz bahawa kita sebenarnya kini umat Islam makin jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin jauh daripada kehidupan para sahabat yang merupakan model dan contoh yang terbaik buat kita. Dan walau bagaimanapun Ustaz, saya yakin Ustaz, dalam hati kita rakyat Malaysia ini ada hati-hati mendambakan keamanan, mengharapkan keharmonian, kemakmuran dalam negara kita Ustaz. Mungkin di sana ada penjelasan daripada agama Islam bagaimanakah yang diharapkan itu akan berlaku. Silakan Ustaz. Ustaz Fauzi dan para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, saya kagum dengan seorang penulis Melayu yang unggul, Allah yarham dan meninggal dunia dah beliau ni. Mendapat pengiktirafan antarabangsa daripada luar negara. Kalau tak silap saya nama penuhnya Profesor Almarhum Dr. Syed Hussein Alatas. Seorang yang sangat hebat tulisannya, yang menulis bab-bab civilization dan sebagainya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, antara buku beliau yang menarik berkenaan dengan Melayu, Tamadun Melayu, tulisan beliau, kalau tak silap saya begitulah Ustaz lebih kurang. Saya memiliki buku ni, dijual dengan harga yang murah di kedai-kedai buku MPH sebagai contohnya ada dijual. Lama dulu saya beli. Tuan-tuan, dalam konteks buku ni bila disebut seorang yang very observant tuan-tuan, seorang yang sangat meneliti kefahaman dalamannya kepada masyarakat Melayu. Inti pada orang Melayu ni tuan-tuan adalah Islam sebenarnya tuan-tuan. Saya percaya Ustaz Fauzi asal Terengganu Ustaz kan? Saya orang Melaka. Sama saja kita di mana-mana tempat dalam Malaysia, kalau kita lihat mungkin 20 tahun yang lepas ataupun lebih sedikit, masyarakat Melayu ni satu masyarakat yang dihormati. Ya, masyarakat yang apa budaya kita? Budaya kita jujur. Bangsa yang tidak menganiaya orang lain. Bangsa sopan santun, bangsa yang menghormati orang lain. Lihat sebagai contohnya seorang Cina duduk dalam kampung Melayu seperti saya di Pantai Kondo Ustaz. Ya Allah, orang Melayu punya hormat dan sayang pada orang Cina ini, membantunya, berniaga dengannya. Kadang-kadang beri tanah kepadanya bila tak dapat nak bayar contohnya harta pinjaman daripada kedai tersebut contoh, tapi nak cerita mesranya hubungan yang ada. Begitu juga dengan dua orang India yang ada dalam kawasan perumahan kita waktu dulu, tapi kita satu bangsa yang terhormat, terpandang. Tulisan Syed Hussein Alatas sebenarnya masalah yang berlaku kepada orang Melayu kalau kita fokuskan tuan-tuan. Nombor satu, identiti kita hilang ni kerana kita terlalu rebut dunia lah tuan-tuan. Kriteria pertama yang menarik orang Islam ni daripada jadi orang yang hebat, terpandang, terhormat, termulia, kerana nombor satu kita ni hilang kita punya hala tuju kita kerana kita sudah pun diserang penyakit hubud dunia yang melampau-lampau. Tuan-tuan, tak salah tuan-tuan untuk jadi orang kaya, orang hebat, tidak salah. Tapi kita kena ada pride sebagai orang Islam. Itu sebab saya teringat tokoh Islam yang terkemuka namanya Abdul Wahab Asy'arani, seorang ulama terkemuka di Mesir mazhab Syafi'i, muhaddits yang hebat. Bila datang seorang pasha ni kalau kita dalam istilahnya orang terhormat bangsawan di keturunan raja, datang berjumpa dengannya. Wahai Tuan Guru Syekh Abdul Wahab, saya nak berjumpa dengan Sultan. Kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan dunia yang boleh saya bereskan, saya akan beritahu kepada Sultan-Sultan, sudah tentu akan bantu Tuan Guru apa saja Tuan perlukan. Ulama apa saja perlukan. Allah Asy'arani tuan-tuan merenung dingin sebentar dan kemudian dia pun mandang pada pasha ini berkata, Pasha, terima kasih atas tawaran diberikan. Saya tak perlu apa-apa.
Tapi kalau tuan perlukan apa-apa hajat di sisi Allah, saya boleh doakan kepada Allah SWT. Tuan-tuan lihat, ini pride jadi seorang Islam, tuan-tuan. Proud to be Muslim, kan? Kita mesti ada perasaan bangga sebagai orang Islam. Ini asas utama yang juga disepakati oleh para cendekiawan. Contohnya tadi saya usil atas. Tuan-tuan, yang kedua, masalah yang berlaku dalam hidup kita ni bila kita fokuskan apa perkara sebenarnya, apa kriteria untuk bangkit. Nombor dua, kerana kita ni berfikir kecil. Kita tak fikir besar dan tak fikir nampak jauh ke hadapan. Ini masalah utama yang berlaku kepada orang Islam. Saya nak cerita kepada tuan-tuan. Dan bila kita fikirkan diri kita sahaja, kita tidak fikir besar. Saya bawa contoh yang kedua, tuan-tuan. Dulu zaman Islam, ketika Sultan Muhammad, seorang pemimpin kerajaan Turki yang hebat, bertanya kepada gurunya, Syekhul Islam, wahai Tuan Syekh Hasan bin Hasan Khan At-Tabrizi, Tuan Syekh Hasan Khan, boleh tak jawab kepada saya, kenapa kita orang Islam pada hari ini makin lemah? Masa tu Turki kuat, Ustaz. Turki berkuasa, Turki mendominasi 1/3 dunia, 2/3 dunia. Satu negara yang sangat dikagumi, ditakuti, tapi mereka kalah di Yugoslavia dalam peperangan pertempuran. Di Rusia, kenapa mereka kalah? Tanya pada orang alim. Ini pentingnya kita sentiasa dalam kehidupan ni berdamping dengan orang-orang yang ada ilmu agama untuk tahu halal haram. Tuan Guru, kenapa kita kalah? Jawapan Tuan Guru ni, bukan urusan saya. Macam mana mungkin kamu seorang guru saya sultan lah, kenapa jawab bukan urusan saya? Tuan, jawapannya sebenarnya kalau kita hayati, kata Hasan Khan At-Tabrizi ni memang benar. Orang Islam menjadi lemah kerana kita beranggapan bukan urusan saya. Ini bukan urusan saya lah, ini urusan Ustaz Fauzi. Dia guru disiplin. Bukan, ni urusan guru besar. Tak, ni adalah urusan ketua kampung. Tak, ni urusan, tuan-tuan. Masalah ni yang telah menjadi satu kanser yang bahaya, tuan-tuan, sehingga menyebabkan kita jadi bangsa yang macam ni. Lemah, tidak lagi dipandang. Kalau dahulu dihormati jadi ketua kampung, jadi cikgu, jadi apa, semua satu jawatan yang sangat dihormati, tapi pada hari ini perkara tersebut jarang-jarang berlaku, Ustaz. Dan ini antara Ustaz, tuan-tuan, para penonton yang dimuliakan Allah, kalau kita dapat renungkan sebentar, kata-kata Syekh Hussein ini memang ada asasnya dan dia wajar menjadi diskusi kita di mana-mana. Okey Ustaz, saya tertarik bila sebut 16 September Ustaz. Hari Ahad ni kita akan sambut ya. Hari Malaysia sebenarnya. Sebenarnya itulah titik tolak barangkali Ustaz. Kita nak ajak semua warga rakyat Malaysia supaya cintakan keharmonian, cintakan keamanan, cintakan kemakmuran, dan yang paling penting saya sebut, barangkali Ustaz, kita ada satu ungkapan walaupun bukan hadis ataupun dipertikaikan, hubbul watan wal iman, Ustaz. Cintakan tanah air, cintakan negara itu sebahagian daripada iman. Barangkali Ustaz boleh sebut siapakah yang mengungkapkannya dan apakah yang tersirat dan tersurat di sebalik ungkapan tersebut yang begitu mahal harganya, Ustaz. Silakan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, balik pada hubbul watan wal iman. Ini sebenarnya adalah satu apa yang boleh kita ekstrakkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hadis Nabi menjelaskan, waman qutila duna irdihi fahuwa mu'min. Siapa yang sebagai contohnya telah dibunuh kerana mempertahankan agamanya, mempertahankan negaranya, mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatan dirinya, bahkan harta sekalipun, Ustaz, kalau seorang perompak masuk ke rumah, seorang mempertahankan hartanya daripada dirompak, dia mati itu mati syahid, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi dalam kes yang berlaku di sini, kita orang Islam kembali kepada topik asas tadi, kita mesti rasa cinta, tuan-tuan, kepada negara kita. Di sinilah tempat kita berasal, di sinilah kita akan mati, di sinilah perjuangan anak cucu kita pada masa akan datang. Dan apa yang kita buat pada hari ini akan kesannya diterima, tuan-tuan, bukan pada hari ini, barangkali 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Alangkah hebatnya hikmah yang menunjukkan seorang datang menanam pokok durian, umurnya sudah tua. Apa pasal kamu tanam pokok durian, tuan? Saya tanam pokok durian bukan untuk saya akan mati beberapa pagi saja lagi, tapi untuk keturunan saya. Lihat, itu sebab dalam Islam ni kita diajar doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contohnya. Rabbana ighfir lana, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Fikirkan untuk diri kita dan keturunan kita, tuan-tuan. Jadi balik kepada hubbul watanul iman, dia satu kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah yang mana tuan-tuan guru, ulama-ulama yang terdahulu, pemimpin-pemimpin umat Islam zaman berzaman melihat, kita baca kisah Umar Mukhtar kan, berlawan dengan kerajaan Itali untuk mempertahankan Libya daripada diserang, dan dia juga mengatakan pertahankan inilah iman. Okey Ustaz. Kita akan sambung nanti tuan perempuan bagaimana pertahankan negara itu sebahagian dari iman. Apapun bagi anda yang ada masalah, kemusykilan, hubungi kami di talian Bastul 1888 1677. Kami akan berehat seketika dan kami tunggu panggilan anda sebentar nanti. Jumpa selepas ini insya-Allah.
Alhamdulillah. Terima kasih setia bersama dengan saya dan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita Baldatun Thayyibah. Negara yang baik, negara yang terbaik dan terbagus untuk kita, insya-Allah. Apapun kita bersama dengan Yang Bahagia Dr. Zahzan Muhammad, Penasihat Syariah Telaga Biru Sdn Bhd, masih lagi memperkatakan tentang hubbul watan minal iman, mencintai tanah air, mencintai negara itu sebahagian daripada tanda-tanda keimanan. Tinggi darjatnya cinta ke tanah air sehingga disebut tadi siapa pertahankan tanah air daripada serangan musuh merupakan orang yang mati syahid. Jadi Ustaz, tentang Umar Mukhtar yang pertahankan negara Libya daripada serangan Itali musuh kita itu, apa jadi Ustaz tentang kata-katanya sebagai iman itu? Silakan Ustaz. Para penonton ini rahmati dikasihi Allah sekalian. Kita kaji kan zaman bila kejatuhan kerajaan Islam Turki Osmani, maka mulalah pembahagian berlaku terhadap negara-negara umat Islam itu kepada kolonial, kepada pemimpin-pemimpin, kepada kerajaan-kerajaan Kristian pada masa itu seperti Itali, Perancis, British, ya. Ini antara kuasa-kuasa besar paksi dunia pada masa itu. Nama pun GB Ustaz, ya, Great Britain. The Great Britain. Tengok tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku pada masa itu, Umar Mukhtar telah menyeru membangkitkan semangat dalam diri setiap individu orang-orang Libya supaya bangun untuk mempertahankan negara mereka. Begitu juga kalau kita lihat Sheikh Ahmad Sun Haji dekat dekat Jazair, Algeria. Ya, membangunkan dalam diri modal insan setiap manusia itu supaya mereka sedar tanggungjawab mereka untuk mempertahankan negara. Keluarlah kalimah yang hebat Ustaz, sebelum mempertahankan negara. Kita ada panggilan Ustaz. Ini jauh Ustaz, Kota Kinabalu jauh Ustaz. Kita ambil dulu panggilan Karina Osman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa soalannya, silakan. Okey, saya straight to the point lah kan Ustaz. Ya. Ustaz berdua, begini, saya dalam Al-Maksurat ada dikatakan, Ya Allah, pemilik kekuasaan kerajaan alam buana. Engkau memberi kekuasaan kepada sesiapa yang engkau suka. Engkau merampas kekuasaan itu daripada siapa sahaja yang engkau mahu. Engkau berkuasa memuliakan dan menghinakan siapa yang engkau mahu. Sebenarnya saya nak mendapatkan pendapat Ustaz lah tentang, saya merujuk kepada pemimpin, bukannya sekadar pemimpin kerajaan lah, daripada unit yang kecil, sebuah keluarga, di sekolah dan seterusnya lah. Macam mana kita nak menerapkan kepada pemimpin-pemimpin ni tentang bahawa amanah yang diberikan kepada mereka itu bukanlah berasal daripada diri mereka sendiri. Dia berasal kerana Allah Ta'ala kuasa tu kepada mereka. Macam contohnya ibu bapa, saya membesarkan anak-anak, jadi saya berkuasa ke atas mereka. Macam mana kita nak menerapkan bahawa amanah yang diberikan kepada kita itu bukannya daripada diri kita sendiri. Nak minta pendapat Ustaz lah. Okey, terima kasih Karina. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, itu Ustaz antara pendengar kita dan penonton kita petang ini tentang persoalan yang kaitan dengan ayat itu berbunyi qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha sampai habis tentang bagaimana Allah Taala boleh bagikan kuasa dan cabut kuasa balik dari sesiapa saja yang disuka dan dikaitkan dengan tadi kuasa dan amanah silakan Ustaz. Ya. Demi negara Ustaz. Ya, baik. Muslim-muslimat yang rahmati dan dikasihi sekalian, Ustaz Fauzi dan apa yang bertanya tadi namanya? Karina Osman. Karina Osman dari Kota Kinabalu. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, dalam hidup ni diajar kita satu bab namanya ad-din an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qal lillah wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa li kitabi wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Bahawa peranan kita dalam Islam ni adalah untuk nasihat Allah kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada pemimpin-pemimpin dan kepada orang ramai. Itu sebabnya dalam nasihat ni sebenarnya tersirat di sebaliknya dua perkara yang penting. Yang pertama hikmah, yang kedua rahmah. Ya, bagi kita yang memimpin, kita kena ada rahmat. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, kalau Ustaz Fauzi merupakan seorang pemimpin di company beliau, bila kita jatuhkan hukuman Ustaz kepada seorang warga Indonesia yang bekerja cleaner dekat office sebagai contohnya. Kita bos ni, Mak Siti ni memang tak profesional. Tuan-tuan, Mak Siti ni duduk datang daripada seberang, tak pernah dengar perkataan profesional tuan-tuan. Jadi kita kena ada rahmat. Kita lihat ayat tuan hukuman, kita puji dulu, bagi kepadanya pandangan dahulu, pujian dahulu, kemudian barulah kita tegur, boleh tak baiki. Kalau baiki ni memang best. Jadi tuan-tuan, ni namanya rahmat. Rahmat adalah perkara yang datang daripada atas kepada bawah. Kita ayah kena rahmat pada anak-anak. Bahkan jadi seorang imam pun kena rahmat kepada makmum. Nabi tegur, afacanun anta ya Muaz, jangan baca surah panjang-panjang Muaz, nanti memenatkan orang belakangmu. Bagi kita yang duduk bawah pula nak menegur orang atas. Alangkah baiknya tuan-tuan kalau kita baca kisah salafus saleh. Ya, contohnya seorang bernama Rajab bin Haywah yang boleh saya sebut tuan-tuan sekejap. Rajab bin Haywah. Okey Ustaz, kita ambil dulu Nur Marina, Kuala Terengganu Ustaz. Kita dengarkan Rajab seketika Ustaz ya. Nur Marina. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Persoalannya silakan.
Okey, saya nak tanya sebagai rakyat yang dalam pertemuan saya nak tanya macam mana kita nak taat pada satu pemimpin tu lah. Ciri-ciri yang perlu kita taat pada tu sebab sekarang kita tengok rakyat macam tak ada hormat pada pemimpin yang memijak gambar kan hari tu. Itu macam satu akhlak yang tidak bagus pada orang Islam kan. Okey. Jadi saya macam tak puas hati jugalah pada orang yang mencaci ulama kan, itu yang tak patut sangat-sangat lah. Jadi apa peranan dan ciri-ciri kita nak hormat pada seorang tu lah. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ustaz, itu soalan cukup bagus. Sebab tadi ada yang pijak gambar pemimpin pun ada. Yang kencing gambar pemimpin pun ada juga. Ya. Jadi Ustaz, ada dua perkara yang berlaku. Sampai ke tahap itu sekarang ni. Ya. Jadi apakah ciri-ciri pemimpin yang patut kita hormat soalan tadi tu? Bagaimana Ustaz dah kaji ciri-ciri pemimpin. Ini dekat-dekat bulan raya ni undi Ustaz, silakan. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sini pentingnya saya lihat platform keluarga ni pentinglah tuan-tuan. Kerana kebanyakan budak-budak yang bermasalah ni kalau kita cek, saya pun mengajar universiti lama Ustaz, 12 tahun Ustaz. Biasanya anak-anak yang cemerlang ni kalau kita dapati memang backup dia punya family program dia, ibu ayah dia, parenting system, skill memang biasanya mempengaruhi betul anak. Tapi tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila ayah ibu ni broken family, bayangkan anak masuk ke rumah tak ada satu patah perkataan pun bertanya kepadanya, nak dah makan, nak dah salat, tak ada, dia tengok macam orang asing. Kalau inilah berlaku dalam masyarakat kita, kata Ibnu Khaldun, retaknya hubungan di antara ayah ibu dan juga keluarga sebagai satu backup yang paling penting dalam struktur penjagaan mental, spiritual, fizikal anak-anak, itu sebab lahir masalah yang berlaku pada hari ini. Jadi pertama-tama saya ingatkan ibu ayah ini mulia Allah sekalian, ini amanah ibu ayah. Didiklah anak-anak kita untuk memahami, menghormati dalam kehidupan ni macam-macam perkara yang perlu kita jaga adab-adabnya. Bahkan para ulama pun ketika nak belajar menuntut ilmu, mereka belajar adab dahulu. Jadi ayah ibu yang dimuliakan Allah sekalian, di atas bahu kita terpikul tanggungjawab ini tidak boleh kita nafikan. Ini perkara pertama respon saya. Respon yang kedua, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau kita lihat dan berlaku pada hari ini menunjukkan kepada struktur kehidupan sosial yang banyak dipengaruhi oleh barat. Ini juga satu masalah. Barangkali ayah ibu dah mainkan peranan yang terbaik, tapi sekolah pula Ustaz, environment keliling pula, kawan-kawan pula. Itu sebab kata Ibnu Khaldun, sesungguhnya awak ni anak kepada bi'ah yang awak duduk keliling itu. Ya, bayangkan kalau seorang itu duduk keliling kawan-kawannya yang begitu cara berfikirnya, maka tidak mustahil untuk begitu cara bertindak dia. Jadi ini dua perkara yang sangat penting. Dan kalau kita nak tambah nombor 3, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini pentingnya dalam pendidikan kita diajar, diingatkan oleh guru, pensyarah universiti, bahkan majikan di tempat kerja pun menanamkan semangat-semangat untuk menyayangi, sebagai contohnya menghormati, menghargai. Walaupun seseorang itu ada kekurangannya, tapi kita kena lihat kebaikan yang banyak, bukan dengan bertindak babi buta seperti itu. Okey Ustaz, kita ada soalan lagi di talian kita. Muhammad Huzaifah daripada Keluang, Johor Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, apa soalannya? Saya nak tanya, apakah maksud dan ciri-ciri sebuah negara Islam, sebuah negara yang baik menurut Islam? Okey, terima kasih. Ustaz, ringkas soalannya Ustaz. Apakah ciri baldatun thayyibatun menurut Islam? Ciri-ciri macam Ustaz? Ciri-ciri pokok banyak ke, sungai mengalir ke, hujan turun ke, banyak kupu-kupu ke? Silakan Ustaz. Pertamanya secara prinsip kalau kita lihat dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Prinsip dalam Islam ni 3 perkara, dibangun atas 3 perkara. Yang pertama beriman pada Allah, menjalankan amar ma'ruf, mencegah perkara yang mungkar. 3 perkara ini kalau laksanakan, sempurnalah kaifiatnya ataupun ciri-ciri sebagai satu negara yang dikehendaki oleh Allah dalam ayat ke-12 surah Sabah ini. Okey Ustaz, kita teruskan dengan buah bicara Ustaz tentang permasalahan tentang, barangkali Ustaz sebut tadi tentang hubul watunul iman. Belum habis lagi saya rasa. Tadi ada nama apa, Ibn Rajab apa lagi, lupa saya tadi. Silakan. Para penonton yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, tadi kita cerita tentang Rajab bin Haywah. Kalau jadi pemimpin, hikmahlah kepada orang bawah. Kalau pada rahmahlah kepada orang bawah. Orang bawah pula nak menegur orang atas dengan cara yang paling hikmah. Contohnya Rajab bin Haywah. Kita baca Rajab bin Haywah ni adalah seorang penasihat kepada Sulaiman bin Abdul Malik, seorang khalifah yang datang sebelum Umar bin Abdul Aziz. Jadi Rajab bin Haywah ni seorang ulama yang sangat tawaduk. Dia bertindak sebagai menteri agama, duduk mendampingi sultan tiap waktu, tiap ketika untuk memberi kepadanya, mengajar, memberitahu dan sebagainya. Tuan-tuan, ini pentingnya kita berdamping dengan orang alim, tuan-tuan. Maka Rajab bin Haywah ni pada hari Sulaiman bin Malik meninggal dunia, Sulaiman bin Malik pun menarik Ustaz. Iaitulah dia seorang yang handsome,
pakai jubah, pakai apa semua nampak handsome, orang dah handsome macam Ustaz Fauzi. Alhamdulillah. Pakai apa pun nampak smart. Maka duduk depan cermin dia tengok, hebatnya aku seorang khalifah muda, pimpin 1/3 negara umat dunia dan aku sangat ditakuti. Tuan-tuan, kalau kita rasa kagum pada diri kita sendiri, kita ucaplah masya-Allah la quwata illa billah, tuan-tuan. Kalau tidak, dia menjadi satu serangan yang bahaya terhadap diri kita sendiri tau. Ini kita takut ada ain di situ, ada ain hasidah, takut mata yang berlebihan powernya itu kagum pada diri sendiri memudaratkan sebenarnya. Dia pun terus pingsan dan kemudian dia sakit, membawa kepada kematiannya. Maka datanglah, tampillah Rajab bin Haywa berkata kepadanya, menasihatkannya sehingga akhirnya dipilihlah Umar bin Abdul Aziz untuk menggantikan tempat Sulaiman. Sulaiman berkata, wahai Umar, wahai Raja, aku akan mati. Betul tuan, tapi sabarlah. Tuan banyak buat kebaikan kepada orang ramai, kekurangan moga Allah ampunkan. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adalah baiknya kalau tuanku melantik orang yang datang kepada tuanku ni orang saleh. Maka dia beri nama satu-satu Ayub, anaknya tidak. Ayub sedang perang, kalau dia mati nanti negara lagi kucak kacir. Kita lantik orang yang telah meninggal dunia. Daud seorang yang kurang baik akhlaknya. Begini, akhirnya tibalah kepada Umar bin Abdul Aziz. Lantiklah beliau seorang saleh dan muslih. Tapi bagaimana boleh kata nanti anak-anak aku, adik-adik aku yang lain, bahawa mereka tidak diwasiatkan dalam watika pelantikan? Jawapan Raja dengan bijak, dia menggunakan fikirannya. Tak apa tuanku letak nama Umar, and then next, selepas Umar ini, lantik Hisham bin Al-Malik sebagai contoh. Kepada adik tuanku, datang selepas itu. Jadi itu yang berlaku sebagai contohnya. Nasihat-nasihat ini sangat penting dan nasihat ni Ustaz kena hikmah Ustaz. Sebagai satu contoh tuan-tuan, Sayyidina Umar ada seorang isteri namanya Atikah. Atikah ni seorang wanita yang seorang yang baik, yang cantik, yang sangat menarik pandangan suaminya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar rasa risau kerana dia pergi ke masjid. Bagi orang perempuan, pergi ke masjid adalah untuk tujuan belajar, untuk tujuan menguruskan masjid, itu dibolehkan. Tapi semayang berjemaah tidak dituntut kata orang perempuan. Lebih baik semayang di rumah, itu lebih besar pahalanya. Tuan-tuan ya, jangan syok pula dengar kenyataan ini fakta dan fatwa dalam mazhab Syafi'i. Baik. Atikah suka pergi masjid. Sayyidina Umar nak tegur, Ustaz, ini isteri pergi ke masjid. Tapi Sayyidina Umar buat satu tindakan yang sangat hikmah. Apa dia buat tuan-tuan? Dia duduk di satu jalan yang menyelinap, yang gelap itu dengan pakaian macam Zorro agaknya Ustaz. Tuan-tuan, maka isinya pun dia dah cam lalu kat situ. Bila isinya lalu saja dia pun terkam, pegang di belakang di punggungnya. Saya terjemah bahasa Arab terus, minta maaf tuan-tuan. Pegang di belakangnya. Maka isinya pun menjerit, terkejut dia pegang orang di belakang. Sayyidina Umar pun lari. Dia pun pergi ke masjid dan itulah kali terakhir dia pergi ke masjid Ustaz. Sayyidina Umar bertanya kepadanya, isteriku kenapa tak pergi masjid lagi? Dia tak jawab kerana dia malu. Padahal yang menerkamnya itu Sayyidina Umar. Lihat hikmah ke tidak. Jadi kita dalam proses nak menegur orang ni tuan-tuan, kena hikmah tuan-tuan, kerana ia lebih mudah untuk diterima. Tapi kalau kita bersikap seperti itu, membuka aurat depan wajah pemimpin, ini bukan sikap orang Islam lah tuan-tuan. Meludah, buat buatan-buatan yang keji yang kita nak sebut pun tak boleh, ini tak pernah diajar dalam Islam. Mengangkat senjata tidak pernah diajar dalam Islam. Lakukanlah cara dengan paling hikmah, kerana hikmah itu didatang daripada akal yang waras, yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, sebenarnya negara yang baik sebenarnya bergantung pada pemimpinnya Ustaz. Bagaimana pemimpin mencorak negara tersebut. Saya lupa ada kata-kata Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatwa Ustaz yang mengenakan syarat bagaimana Allah Ta'ala nak bantu sebuah negara itu. Barangkali Ustaz boleh ungkapkan, saya lupa Ustaz tentang kata-kata Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatwa. Silakan Ustaz. Ini disebutkan kata-kata hikmah. Ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Bahawa orang yang berada di bawah ni dia akan mengikut gaya berfikir pemimpinnya. Saya bagi contoh lagi seperti disebut oleh Imam Az-Zahabi pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Walaupun hanya 2 tahun sahaja, tapi kerjanya masya-Allah hebat sampai Harun al-Rashid berkata, aku tidak pernah envy kepada sesiapa pun di kalangan Bani Umayyah melainkan kepada Umar ini. Kerana bila aku pergi cek dekat arkib negara, setangkai gandum pun besar sebutir itu macam sebiji korma. Berkatnya zaman pada masa itu sampai tikus pun tidak merosakkan gandum, haiwan ternak semuanya sihat, serigala pun tidak makan kambing seperti dia sebut. Dan antara yang menarik kata-kata Imam Az-Zahabi tentang kehidupan Umar bin Aziz semasa dia memerintah Ustaz. Rakyat punya perbualan di jalanan, anak kamu dah hafal Quran. Anak kamu dah berapa juzuk hafal Quran. Suami kamu yang itu dia kenapa tak datang sembahyang berjemaah? Soalan orang di jalanan termasuk orang awam, pemandu kereta pada masa itu, kalau kita bayangkan penarik beca, orang yang mengusahakan kenderaan apa pada masa itu, kalau kita macam pemandu bas, pemandu lori pun bicaranya menjurus kepada iman. Tapi tuan-tuan, pada zaman Hisham bin Al-Malik,
semua rakyat bertanya, berapa banyak duit masuk? Dapat tak projek tu sebagai contoh? Tuan-tuan, tak ada salahnya cerita tentang dunia ni untuk bawa ke akhirat. Kalau begitu gaya berfikir formulanya, alhamdulillah. Tapi nak cerita bahawa begitu sekali pengaruh yang di atas membawa kepada bawah, gaya berfikirnya akan diserap oleh orang di bawah. Dan ini memanglah benar, ar-ra'iyatu ala dini mulukihim. Sebenarnya orang di bawah berada di atas, cara berfikir bertindak orang di atas ni. Okey, itulah tuan-tuan perempuan bagaimana kupasan yang bagi Ustaz Dr. Zahzan Muhammad tentang tajuk kita Baldatun Thayyibah. Kita mengharapkan kita memiliki sebuah negara yang hebat, negara yang baik, negara yang makmur, negara yang aman damai. InsyaAllah apapun kita berhak sekali lagi dan kita bertemu selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih anda setia bersama dengan kami di sini dan kita menceritakan tentang Baldatun Thayyibatun, Baldatun Thayyibah, negara yang baik sempena dengan Hari Malaysia yang kita akan sambut pada 16 September ini dan dengan penuh pemuafakatan, penuh perpaduan dan penuh keharmonian kita akan meraihkan negara kita. Apapun saya tidak tertarik Ustaz sebut tadi, ar-ra'iyatu ala muluki dinihim, rakyat itu akan mengikut agama ataupun acuan pemimpin yang menjadi yang dilantiknya. Apa Ustaz, saya tertarik bila dalam konteks Malaysia Ustaz, hari ini kita lihat memang kepimpinan yang mendominasi lah kepimpinan Melayu lah. Dan saya teringat kata-kata Datuk Hang Tuah kita, tak akan Melayu hilang di dunia. Itu orang negeri Ustaz tu, Melaka tu, tak akan Melayu hilang di dunia. Dan kita lihat Melayu trust kepada negara kita sebenarnya, Baldatun Thayyibatun. Jadi apa komen Ustaz tentang kaedah bangsa tadi Ustaz, tentang role model ataupun akhlak yang terpuji? Silakan Ustaz. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, Ustaz Fauzi. Sebenarnya kalau kita lihat hakikat dalam kehidupan ni, bangsa yang kuat tu dia akan menelan ataupun memakan istilah apa sekalipun yang kita gunakan, bangsa yang lemah. Yeah. Kan itu hakikatnya kalau kita kaji dari sudut sejarah. Saya rasa, saya yakin, saya baca dan tulisan dikemukakan oleh Syekh Hussein atas ini. Sebenarnya orang Melayu, apa maksud Melayu? Melayu orang Islam Ustaz. Melayu itu adalah Islam. Dan Islam itu adalah Melayu. Itu satu kefahaman yang dia pegang zaman berzaman dan memang to a certain extent dia betul. Ustaz Fauzi, bangsa Melayu betul Ustaz Fauzi? Saya campuran Ustaz. Campuran. Ya. Saya bukannya bangsa Melayu tuan-tuan, bangsa India Muslim. Bangsa Malbari. Ya. Dan di luar sana orang Cina ada, orang lain ada yang sudah pun istilahnya sudah menjadi bangsa Melayu. Di atas dasar dia bercakap bahasa Melayu, kehidupannya sebagai orang Islam, namanya pun kadang-kadang diubah kepada nama Islam, dipanggil Melayu. Itu sebab kadang-kadang ada orang bukan Islam, masa bimbang kalau anaknya masuk Islam, masuk Melayu ke? Kerana bangsa Melayu ni untuk pengetahuan tuan-tuan, satu bangsa yang kita gambarkan terhormat, jadi bahasa lingua franca pada zaman pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka beratus tahun yang lalu. Itu sebab kita dapat lihat sebagaimana di Mekah berbagai-bagai wajah yang kita lihat kerana tempat itu menjadi satu center. Orang Cina migrate ke situ, orang Uzbekistan, orang Arab, apatah lagi berbagai-bagai bangsa pun kita lihat wajah beza-beza. Orang Melayu pun ramai yang berhijrah ke sana dan menjadi penduduk Saudi. Kerana tempat itu menjadi perkumpulan asas. Pertemuan berbagai-bagai bangsa berkahwin dan akhirnya muncul bangsa yang baru dipanggil sebagai mualat. Gitu juga orang Melayu hakikatnya. Orang Melayu bukanlah darah Melayu itu. Mereka sudah bercampur dengan berbagai-bagai darah. Umpamanya saya sendiri tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Tapi hakikatnya kerana bangsa itu kuat, maka semua orang berbangga dinisbahkan kepada Melayu. Dan tidak salah kalau sebut pada tuan-tuan, bangsa Melayu bangsa yang sangat menghormati orang lain. Sopan santunnya. Itu sebab kita hidup di sini beratus tahun dengan orang lain tak pernah ada berlaku. Pernah dengar cerita pembunuhan, penganiayaan kepada orang lain dengan sewenang-wenangnya? Tak ada tuan-tuan. Tapi kalau kita perhatikan di negara-negara luar, tak payah nak sebut namanya lah. Tapi banyak bangsa-bangsa yang begitu majoriti duduknya dalam satu tempat, dia akan menganiaya, mengusir, menghalau. Contohnya Turki. Tak selesai masalah Kurdistan. Yugoslavia. Tak selesai. Kalau kita sebut di India, di Kashmir, tak pernah selesai sampai kali ini. Masjid Babri punya isu. Orang negara China, negara tanah besar China yang telah mengusir orang bukan daripada kalangan asal-usul yang sama. Tapi orang Melayu, Masya Allah, hebatnya. Rendah dirinya, menghormati orang lain. Itu sebab tuan-tuan dimuliakan sekalian, ada benarnya kalau sebut takkan Melayu hilang di dunia sebagai satu bangsa yang bertamadun. Sebagai satu bangsa yang bertakwa kepada Allah, sebagai satu bangsa yang menjalankan al-ma'ruf dan nahi mungkar dan beriman kepada Allah, barulah mencakupi syarat-syarat kekuatan itu balik semula. Barulah kita akan dapat lihat masuk Islam, masuk Melayu. Di mana tempat ini? Tempat yang aman damai, tempat orang Melayu. Jadi tuan-tuan yang hati dikasihi Allah sekalian, kita punya tanggungjawab yang cukup besar, guru di sekolah, pemimpin politik, pemimpin masyarakat, kita sebagai pendakwah, semua ada peranan. Jangan sampai kepada tahap bukan urusan saya. Tak mau tahulah, ni bukan urusan saya.
Tak apa, ini polis punya kerja. Tak, ini majlis bandaran punya kerja. Ini imam punya kerja. Ini ketua kampung. Tuan-tuan, setiap orang ada peranan, tuan-tuan. Saya bagi gambaran pada tuan-tuan. Contoh. Ada seorang sahabat, Ustaz boleh cerita, Ustaz? Boleh. Seorang sahabat duduk di sebuah negara yang mana majoritinya bukan Islam. Masjid di tengah-tengah bandar tersebut akan dirobohkan. Kerana kerajaan yang bukan Islam beranggapan tempat tersebut sangat strategik dibangunkan commercial center. Maka kita nak buat. JK Masjid berfikir, berikhtiar, bersemayam hajat, adakah setakat ini sahaja? Mereka pun buat satu tindakan di luar kotak pemikiran. Mereka pergi berziarah ke negara Arab Saudi dalam rombongan umrah yang telah pun dihantar surat lebih awal dari itu untuk menziarahi. Sampai di sana mereka pun diraikan. Mereka bukan orang Arab, orang Ajam, diraikan. Mereka pun tunjuk, inilah masjid kami yang telah dibangunkan 400 tahun yang lalu. Silalah tuan-tuan Saudi datang ke negara kami, mereka cakap. Tak lama lepas tu datanglah permintaan daripada kerajaan Saudi untuk menziarahi negara tersebut. Kami nak pergi ziarah diplomatik. Maka bila kerajaan minta kepada kerajaan G2G, maka kerajaan kena raikan. Maka mereka pun dijemput dan dalam tentatif program merayu meminta untuk menziarahi masjid yang akan dirobohkan itu. Tuan-tuan tengok betapa punya hikmahnya ahli jawatan kuasa masjid. Sehingga bila pihak Saudi datang ke negara tersebut, mereka pun ziarah masjid yang dimaksudkan itu, kerajaan negara tersebut menjadi gusar. Kalau kami robohkan masjid ni, tahun depan mereka datang ziarah, mana lagi masjid ni? Dah roboh. Tuan-tuan, siapa kata kita tak ada peranan, tuan-tuan? Bahkan kita dekat tol pun, dekat tol tu tak tol, bayar tol malam kan, pukul 3 pagi. Lihat janak dara yang sedang bayar menerima duit tol kita. Kenapa senyum-senyum ni? Rupa-rupanya kereta tinggi. Ustaz tengok rupanya ada budak lelaki di kaki dia. La ilaha illallah Rasulullah. Tuan-tuan, adakah tuan-tuan diam atau tuan-tuan tegur? Dek, sekarang pukul 3 pagi. Kalau saya jadi bapa kamu pun, saya rasa benda ni tak sewajarnya berlaku. Punya peranan, tuan-tuan. Mana boleh kita kata tak ada peranan? Jadi, kekuatan bangsa Melayu ini akan lahir kalau semua orang bersifat, saya mesti bertanggungjawab. Saya mesti mengambil sikap serius terhadap benda ni. Saya mesti lihat apa yang boleh saya buat. Saya mesti sumbang tenaga saya. Jangan tanya masjid punya sumbangan kepada tuan-tuan. Tanyalah apa yang tuan-tuan boleh buat kepada masjid yang ada dekat rumah tuan-tuan. Kalau kita semua bersikap macam ni, Ustaz, insya-Allah bangsa Melayu jadi seperti disebut tadi, takkan Melayu hilang di dunia, bangsa Melayu akan dipandang semula dan kita akan jadi bangsa yang terhormat balik semula. Okey, Ustaz, saya tertarik dengan Ustaz sebut adin nasihat pada awal tadi, tuan-tuan. Agama itu nasihat sebenarnya. Ustaz, kita termasuk pemimpin juga, Ustaz. Kita kena nasihat mereka dan mereka pun ada kekurangan di sana sini barangkali. Tapi bagaimana nak nasihat pemimpin, Ustaz, tanpa mengaibkan mereka, tanpa mencacatkan mereka, tanpa melondehkan mereka? Silakan, Ustaz. Para penonton dimiliki Allah sekalian, perkataan ini yang paling tepat disebutlah hikmah. Kerana itu hikmah antara perkataan yang paling banyak disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagai contohnya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lagi ayat suratul Baqarah, yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wallahu azizun hakim. Perkataan hakim, perkataan hikmah. Luqmanul Hakim, wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Jadi hikmah ni asalnya kalau kita belajar bahasa Arab, dia perkataan hakama. Alif, ha, kaf, mim, hakama. Itu sebab jadi hukum. Orang yang memutuskan hukum dipanggil hakim, magistrate. Hakim, Orang yang bijaksana dipanggil hakim, dipanggil Luqmanul Hakim. Allahu Azizun Hakim. Hakim tu dia punya apa, ma'rif disukun kat hujungnya. Matnya di hujung. Kalau hakim lain daripada hakim. Kalau hakim orang buat keputusan, kalau hakim orang bijaksana. Semuanya datang perkataan hukmun. Perkataan hukmun duduknya di akal, tuan-tuan. Itu sebab kata Ibnu Jauzi dalam tafsirnya, bila kamu baca perkataan hikmah, hakim, hukum dan sebagainya, kamu lihat dia tidak terkeluar daripada 8 perkara. 8 perkara ni banyak, Ustaz, kita boleh sebut sikit saja. Antaranya aqlun, akal. Antaranya merujuk kepada kebijaksanaan, kepandaian. Antaranya merujuk kepada hubungan dengan Allah. Antaranya merujuk kepada ikhlas. Antara merujuk kefahaman kepada Quran. Antara merujuk kepada kefahaman kepada sunnah. Kerana itu Nabi bila datangkan seorang budak baru lahir, Nabi mentahnikkannya, doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhul hikmah. Ya Allah, jadikan anak ini faham urusan agamanya dan ajar kepada dia kebijaksanaan. Ini doa Nabi untuk Ibn Abbas. Sampai Ibn Abbas jadi orang paling alim dalam keturunan para sahabat, antara yang paling alim dan paling hebat ilmunya. Tuan-tuan, balik kepada cerita hikmah tadi, ada banyak saluran lah, tuan-tuan, untuk kita menegur, untuk kita membetulkan, dengan menulis, dengan meng-email, dengan meng-Facebook. Pada hari ini zaman teknologi maklumat, berbagai perkara boleh berlaku dan kita boleh berjumpa dengan orang-orang yang berkenaan yang duduk bekerja di, sebagai contoh,
di Jabatan Agama, boleh tak saya bagi pandangan? Saya berada di tempat sekian-sekian, kami nak bagi pandangan kalau perkara ini dapat diperbaiki sebagai contohnya. Kenapa khutbah Jumaat semua orang tidur sebagai contoh? Boleh tak saya bagi satu proposal yang menyebabkan seorang khatib menyampaikan khutbahnya, jemaah semua aware dan mereka dapat ilmu untuk amalkan. Jadi kita memberi kepada mereka idea daripada kita merobohkan, kita meruntuhkan, memberi, mengkondem saja tuan-tuan. Kerana tuan-tuan, kepimpinan ni satu ujian tuan-tuan. Bila kita tidak berada di situ, kita tidak tahu. Tapi kalau kita berada di situ, barangkali lebih teruk daripada apa yang berlaku. Jadi tanggungjawab ini dilakukan dengan hikmah. Lagi sekali diingatkan, hikmah ni berlaku bila kita ikhlas. Bila kita memandang orang dengan rahmat, dan bila kita ada kumpulan kawan-kawan yang sama-sama nak mengislahkan apa yang kurang. Daripada kita sentiasa mencari kelemahan, kita cari bagaimana cara untuk membaiki. Okey, itulah tuan perempuan mati Allah. Carilah orang kata apa? Kecilkan jurang-jurang yang menyebabkan kita pecah belah sebenarnya, dan kita cari ruang-ruang untuk kita bekerjasama antara satu sama lain. Apapun Ustaz, kita berehat seketika dan kita kembali selepas ni dengan tajuk kita Baldatun Thayyibah, insya-Allah. Alhamdulillah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah ungkapan dalam Al-Quran. Bila mana negara itu sudah baik, negara itu sudah makmur, negara sudah bersih, bagus, insya-Allah ya, Tuhan yang penyayang akan turunkan keampunannya kepada kita. Apapun kita berada di saat-saat terakhir pada hari ini, blok yang terakhir, masih ada lagi kesempatan beberapa minit untuk bersama dengan yang bagian Dr. Zazan Muhammad tentang apakah resepi Ustaz. Barangkali saya lihat dalam pendidikan rumah tangga lah, barangkali nak didik anak makan dengan cara betul ada Ustaz. Didik anak masuk rumah, didik anak tidur, didik anak duduk. Tapi ada tak bagaimana Islam mengatur mendidik umat ataupun generasi ini menyayangi negara, mencintai negaranya sendiri? Barangkali ada resepi Ustaz yang kita tak tahu. Tapi Ustaz tahu, silakan Ustaz. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Ustaz Fauzi, soalan ini mengingatkan saya kepada satu peristiwa yang berlaku di zaman ambang kejatuhan kerajaan Islam Turki. Ya, pada masa itu antara khalifah Islam dan juga pemimpin di kalangan ulama namanya Syekh Mustafa Sabri. Syekh Mustafa Sabri ini ada satu buku. Kalau para ustazah yang mendengar kuliah pada petang ni, bacalah buku beliau bertajuk Mauqiful Ilmi wal Aqli wal Alimi min Rabbil Alamin. Pendirian sebagai seorang yang berakal, seorang yang berilmu dan orang alim terhadap apa yang Allah tetapkan dalam dunia. Beliau ditanya oleh staf saya merupakan duta besar kerajaan British pada masa itu yang mula menjalin hubungan dengan Turki, mengatakan kepadanya, mengapa dalam Islam ni orang perempuan kena tutup aurat? Soalannya simple saja. Jawab Syekh Mustafa Sabri, kerana kami tidak mahu anak-anak kami berkelakuan macam anak-anak kamu, dan aku boleh garanti kepada kamu 1/3 daripada the Great Britain anak-anak yang lahir bukan daripada perkahwinan yang sah. Ya Allah, kata-kata yang amat mengagumkan. Kenapa? Kerana punca kepada banyak masalah ini bila perkara yang Islam ni diambil enteng, dipandang mudah, tak diambil berat. Kata-kata yang amat menyengat. Kerana bila kami ambil Islam, kami pegang Islam, kami pegang pada Quran, kami pegang pada sunnah, inilah menjadikan kami kuat. Tapi pada hari ini kami sudah menjadi lemah kerana kami sudah tidak pegang Quran, tidak pegang pada hadis lagi. Jadi balik kepada hukum yang akalnya tuan-tuan dimulakan Islam. Akal dan juga nakal, akli dan juga nakli. Tak ada cara lain untuk kita jadikan bangsa kita kuat tuan-tuan, melainkan kembali kepada Quran, kepada sunnah tuan-tuan. Kerana itu kalau kita lihat berapa ramai orang-orang yang hebat yang lahirkan dari sekolah-sekolah berasal penuh, universiti-universiti ternama, namakanlah apa saja ada dalam dunia. Tapi kadang-kadang kita bertanya, mana pergi mereka? Saya seorang daripadanya. Belajar tapi tak ada peranan apa-apa tuan-tuan. Usia seperti ini macam Salahuddin dahulu dah buka Baitul Maqdis. Tengok Ustaz, usia pada masa ini dah buka Baitul Maqdis. Tapi ya Allah, saya baca Quran pun, tafsir pun tak habis lagi. Allah Ustaz, sedihnya Ustaz, tak ada peranan apa Ustaz untuk ummah ini. Imam Ahmad bin Hanbal mengumpulkan kitab-kitab yang hebat, hadisnya beratus ribu yang dihafal, dicatatkan dalam buku itu puluh ribu, musnad namanya. Ditanyakan kepadanya apa yang Tuan Guru akan cakap dengan Allah kalau bertemu dengannya. Saya harap Allah terimalah musnad ini sebaik-baiknya. Saya tak tahu lebih daripada apa yang saya buat. Padahal ya Allah besarnya khidmat beliau untuk agama Allah SWT. Jadi tuan-tuan sekali lagi kembali kepada asas tadi, kembali kepada Quran, kepada hadis. Itulah kekuatan yang akan menjana, memberi kepada kita activation balik semula supaya setiap diri kita ni kembali kuat selepas kita berada long line dan lesu begitu lama tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ustaz, ada satu pengalaman kecil nak cerita tuan-tuan ni, mudah-mudahan petang-petang ni sharing dengan rasa kasih sayang, mudah-mudahan ikhlaskan Allah. Saya. Pejabat Ustaz, datang seorang minta kerja. Budak ni
dengan bertindiknya, dengan rambut panjangnya, dengan tak terurus pakaiannya, seluarnya pun kita fahamlah orang muda punya style pakai kan, orang muda tak tengok TV petang-petang ni. Tegur dengan baik, kamu bekerja sini, semayang saja jaga. Teringat kisah Rasulullah mendidik seseorang lah. Rasulullah mendidik seseorang, baik buat apa yang kamu boleh buat, yang lain perlahan-perlahan nanti kita tanam dan kita didik. Tuan-tuan, ubah satu keadaan, rambutnya makin panjang. Lalu orang bertanya, Ustaz, ini rambutnya panjang, kena dipotong, nanti sabar dulu. Saya rasa rahmatlah Ustaz pada orang ni. Muhammad, tidak nama betul Muhammad, pendekkan rambut, kemaskan rambut dia, pakai seluar yang kemas, tutup aurat elok-elok supaya semayang kamu sah. Cakap tu dengan rasa penuh, rasa kasih sayang, dengan harapan dia jadi manusia. Hukum akalnya kalau dibuang orang seperti ini, dia akan hisap dadah Ustaz. Mungkin lagi 20 tahun akan datang, kita jumpa dia jadi jaga di mana-mana bank. Tuan-tuan, dengan rahmat Allah SWT, kasih sayang segan nak share lah tuan-tuan, tak ada apa-apa pun tuan-tuan. Tapi akhirnya, berlalu 1 tahun, budak ni makin baik. Dan raya yang berikutnya itu, kelihatan datang di pejabat saya Ustaz. Seorang ibu muda membawa bersama-samanya 3 orang budak muda lain. Ustaz, ini anak dia dulu tak semayang, dia balik ke utara, dia jadi seorang semayang. Dia gerakkan orang lain untuk semayang. Ayahnya sudah tidak ada di rumah Ustaz, tidak pedulikan adik-adik yang lain. Dia jadi seorang ayah yang baik kepada adik-adiknya, kepada ibunya. Jadi kalau boleh ambillah 3 orang ni lagi untuk didik. Tuan-tuan, rasa kecilnya diri kita, kerdilnya Ustaz, tak boleh nak share Ustaz, rasa malu sangat. Tapi hakikatnya dalam hidup, kalau kita ada rasa macam ni tuan-tuan, kepada umat motor, kepada mak rempit, kepada orang yang duduk berdua-duaan, yang membuang masa di mana-mana, kalau kita bercakap dengan hati yang ikhlas, saya tak ikhlas tuan-tuan. Tuan-tuan lebih ikhlas. Tapi kita bercakap dengan rasa penuh rahmat, dia ni adik aku, kalau aku tak didik dia takkan jadi manusia. Saya yakin tuan-tuan, ini kekuatan, salah satu kekuatan yang belum sepenuhnya kita gunakan. Okey. Terima kasih Dr. Zahran atas perkongsian maklumat dan juga kisah cerita di sebaliknya tentang macam mana kita nak bina baldatun thayyibatun, negara yang hebat, negara yang kuat, negara yang makmur, negara yang baik insya-Allah di negara kita Malaysia terutamanya. Insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk kita halal. Halal dan kita akan berehat dan kita akan berhenti dan kita akan jumpa pada minggu hadapan insya-Allah tuan-tuan. Akhir kalam sempena 16 September ini saya mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia untuk anda semua. Selamat bercuti di hujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Abul Qasim, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad. خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly